Collective anak Avengers. Hai, saya Cornelia Domce Bibiti. Hai, nama saya Christina Duet. Hai, nama saya Juliana Mera. Hai, nama saya Loretta Sofia anak Kiro. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia yang dihormati pensyarah, para penilai serta rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke sesi perbahasan akademik pada hari ini. Tajuk perbahasan yang akan dibincangkan ialah permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Pasukan afirmatif akan mempertahankan bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Manakala pasukan negatif akan menolak usul tersebut dan berujar bahawa improvisasi merupakan teknik yang lebih berkesan. Perbahasan akan berlangsung dalam 3 bahagian iaitu penyampaian awal, balasan dan pertahanan serta penutup. Tanpa melengah balasan, saya menjemput wakil pertama pasukan afirmatif untuk menyampaikan hujah pembukaan. Terima kasih moderator. Salam sejahtera. Saya wakil daripada pasukan afirmatif yang bernama Pilotia Joyce. Yang dihormati moderator, pihak pembangkang dan hadirin sekalian. Pasukan kami menyokong usul bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Permainan peranan ialah aktiviti yang membolehkan pelajar memainkan watak tertentu dalam situasi yang menyerupai kehidupan sebenar. Melalui teknik ini, pelajar berpeluang menggunakan bahasa secara autentik dan bermakna. Hujah pertama kami ialah permainan peranan meningkatkan keterlibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Pelajar tidak hanya mendengar penerangan daripada pensyarah, tetapi turut terlibat secara aktif dan dalam interaksi dan komunikasi. Hujah kedua kami pula, permainan peranan membantu meningkatkan keyakinan diri pelajar. Apabila pelajar memainkan watak tertentu, mereka lebih berani bertutur kerana fokus diberikan kepada peranan yang dimainkan dan bukannya kelemahan individu. Hujah ketiga kami, teknik ini membantu mengembangkan kemahiran bahasa secara menyeluruh, merangkumi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pelajar perlu memahami situasi, bertindak balas dan berkomunikasi secara berkesan. Selain itu, teori konstruktivisme oleh Vygotsky menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan pengalaman. Permainan peranan menyediakan kedua-dua elemen ini secara langsung. Oleh itu, kami yakin bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Salam sejahtera. Nama saya Icolette Felty. Saya wakil pertama daripada pasukan negatif. Pasukan kami menolak usul bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Sebaliknya, kami berpendapat bahawa improvisasi merupakan teknik yang lebih efektif dan relevan dengan keperluan pembelajaran masa kini. Improvisasi ialah teknik drama yang memerlukan pelajar menghasilkan dialog, tindakan dan idea secara spontan tanpa bergantung kepada skrip atau peranan yang terlalu terikat. Jadi, hujah pertama kami iaitu improvisasi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan spontan. Dalam situasi yang tidak dijangka, pelajar perlu menggunakan bahasa secara semula jadi dan membuat keputusan dengan pantas. Untuk hujah yang kedua, improvisasi menggalakkan kreativiti. Pelajar bebas meneroka idea, menyampaikan pendapat dan membina komunikasi tanpa batasan yang ditetapkan. Dan hujah yang ketiga,
improvisasi lebih menyerupai komunikasi sebenar dalam kehidupan harian. Dalam dunia nyata, individu tidak diberikan skrip sebelum berkomunikasi. Oleh itu, pelajar perlu dilatih menggunakan bahasa secara spontan dan fleksibel. Berdasarkan hujah-hujah tersebut, kami berpendapat bahawa improvisasi merupakan teknik drama yang lebih berkesan dalam pengajaran bahasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih daripada penyampaian. Okey, kita akan teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Saya Nurul Alianatra, wakil dari pasukan afirmatif. Saya ingin membalas hujah pihak negatif yang menyatakan bahawa improvisasi lebih berkesan kerana bersifat spontan. Walaupun spontaniti penting dalam komunikasi, keberkesanan sesuatu teknik, pengajaran perlu dinilai berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran. Dalam permainan peranan, guru atau pensyarah dapat merancang situasi yang selaras dengan objektif. Pembelajaran seperti penggunaan kosakata, tata bahasa dan kemahiran komunikasi tertentu. Sebagai contoh, jika pelajar perlu menguasai komunikasi profesional dalam temuduga kerja, permainan peranan membolehkan mereka berlatih dalam situasi yang hampir sama dengan dunia sebenar. Oleh itu, permainan peranan lebih sistematik dan berkesan dalam memastikan objektif pembelajaran tercapai. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih atas Encik Natra. Baiklah, kita teruskan kepada pihak seterusnya. Okey, terima kasih moderator. Saya Juliana Mera, wakil dari pihak yang menyokong negatif. Seperti yang kita tahu, pihak afirmatif menekankan kepentingan struktur. Namun begitu, komunikasi sebenar tidak sentiasa berlaku dalam keadaan yang dirancang. Improvisasi memberi peluang kepada pelajar untuk menyesuaikan bahasa mengikut perubahan situasi secara spontan. Ini membantu mereka menjadi pengguna bahasa yang lebih fleksibel dan yakin. Tambahan pula, kemahiran komunikasi abad ke-21 memerlukan individu yang mampu berfikir pantas dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Justru, improvisasi lebih mencerminkan realiti komunikasi yang sebenar. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Juliana. Baiklah, kita teruskan kepada pihak seterusnya. Okey, baik. Saya ialah Celine. Saya akan menyampaikan afirmatif. Terima kasih moderator. Saya ingin mengukuhkan hujah pihak kami melalui perseptif teori pendidikan. Menurut teori konstruktivisme oleh Vygotsky, pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial yang bermakna. Permainan peranan menyediakan ruang kepada pelajar untuk berinteraksi dan membina pengetahuan melalui pengalaman. Selain itu, permainan peranan membantu mengurangkan kebimbangan berbahasa atau language anxiety, dan pelajar berbahasa lebih selesa bertuah apabila memainkan watak tertentu. Keadaan ini meningkatkan keyakinan diri dan mengalahkan penglibatan aktif dalam pembelajaran. Oleh itu, permainan peranan bukan sahaja meningkatkan kemahiran bahasa, tetapi juga perkembangan sosial dan emosi pelajar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Sherlyn. Okey, kita teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Saya Christina Duet, wakil dari pelajar 3 negatif. Walaupun permainan peranan dapat meningkatkan keyakinan pelajar, improvisasi menawarkan manfaat yang lebih luas. Melalui improvisasi, pelajar perlu menjana idea sendiri, menyelesaikan masalah dan membina komunikasi secara spontan. Kemahiran ini berkait rapat dengan pemikiran aras tinggi yang sangat diperlukan dalam pendidikan tinggi.
Tambahan pula, improvisasi menggalakkan kreativiti dan inovasi kerana pelajar tidak terikat kepada watak atau situasi tertentu. Justeru, improvisasi lebih berkesan dalam melahirkan pelajar yang kreatif dan berdaya saing. Terima kasih. Terima kasih atas Cik Christina. Baiklah kita teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Saya Francisca Alicia Inca sebagai pembahas terakhir pihak afirmatif. Saya ingin menegaskan bahawa permainan peranan merupakan teknik yang paling praktikal dan efektif dalam pengajaran bahasa. Teknik ini mudah dilaksanakan, mempunyai objektif yang jelas dan membolehkan pensyarah menilai prestasi pelajar dengan lebih sistematik. Selain itu, permainan peranan boleh diaplikasikan dalam pelbagai konteks seperti pendidikan, perniagaan, perkhidmatan pelanggan, dan komunikasi profesional. Oleh sebab itu, permainan peranan bukan sahaja meningkatkan penguasaan bahasa tapi juga menyediakan pelajar untuk menghadapi situasi dunia sebenar. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Saya Loretta Sofia sebagai pembahas terakhir pihak negatif. Saya ingin menegaskan bahawa improvisasi lebih unggul kerana melatih pelajar menggunakan bahasa secara autentik dan spontan. Dalam dunia sebenar, kita tidak sentiasa diberikan peranan atau skrip. Sebaliknya, kita perlu berkomunikasi secara fleksibel berdasarkan keadaan semasa. Improvisasi melatih pelajar menghadapi cabaran tersebut sambil meningkatkan kreativiti, keyakinan dan kemahiran berfikir kritis. Oleh itu, kami kekal dengan pendirian bahawa improvisasi merupakan teknik yang lebih berkesan dalam pengajaran bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan kepada pihak seterusnya. Terima kasih moderator. Sebagai kesimpulan, permainan peranan merupakan teknik yang paling berkesan kerana mampu meningkatkan keterlibatan pelajar, membina keyakinan diri dan mengembangkan kemahiran bahasa secara menyeluruh. Teknik ini menjadikan pengalaman pembelajaran yang autentik, tersusun dan selaras dengan objektif pengajaran. Berdasarkan hujah yang telah dikemukakan, kami tetap mempertahankan bahawa permainan peranan merupakan teknik drama yang paling berkesan dalam pengajaran bahasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penutupan pasukan afirmatif. Seterusnya kita akan kepada pihak pasukan negatif. Terima kasih moderator. Sebagai rumusan daripada pasukan negatif, improvisasi merupakan teknik yang lebih berkesan kerana menggalakkan kreativiti, pemikiran kritis dan penggunaan bahasa secara spontan. Kemahiran ini amat penting bagi pelajar universiti yang perlu berkomunikasi secara fleksibel dalam pelbagai situasi sebenar. Oleh itu, kami menolak usul yang dibawa oleh pihak afirmatif dan menegaskan bahawa improvisasi merupakan teknik drama yang lebih berkesan dalam pengajaran bahasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua pihak pasukan atas hujah yang bernas dan berilmiah. Jelas bahawa kedua-dua teknik drama mempunyai kelebihan tersendiri dalam pengajaran bahasa, namun keputusan akhir terpulang kepada para penilai berdasarkan kekuatan hujah yang telah dikemukakan. Dengan itu, berakhirlah sesi perbahasan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.